Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Selamat datang ke kelas pembelajaran Maya, Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 bersama saya Cikgu Nurfisha binti Muhammad Yusof dari SMK Puchong Perdana. Hari ini kita akan mengulang kaji tajuk tingkatan 1, bab 2, pengurusan projek. Memandangkan murid-murid masih belum pernah menduduki peperiksaan, jadi pada hari ini saya akan gabungkan ulang kaji bab 2 dan sedikit makluman serta pendedahan mengenai format soalan peperiksaan, reka bentuk dan teknologi. Soalan peperiksaan terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mempunyai 15 soalan dan mewakili 15 markah, bermakna satu soalan, satu markah. Soalan bahagian A berbentuk objektif aneka pilihan. Bahagian B. Bahagian ini mempunyai 20 soalan dan mewakili 55 markah, bermakna terdapat pelbagai soalan yang mempunyai markah purata sekitar 2, 3 dan 4 markah. Soalannya berbentuk objektif pelbagai bentuk. Bahagian C. Bahagian ini mempunyai 3 soalan dan 30 markah, di mana setiap soalan mewakili 10 markah. Bahagian C mempunyai soalan berbentuk subjektif. Maka, keseluruhan markah peperiksaan adalah 100%. Untuk menjawab soalan yang pertama tadi, murid-murid boleh merujuk buku teks RBT tingkatan 1 halaman 32. Di sini saya telah ringkaskan mengenai definisi skop kerja. Skop kerja terbahagi kepada 2. Yang pertama, skop produk. Yang kedua, skop projek. Skop produk maksudnya adalah kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Manakala skop projek adalah kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Untuk menjawab soalan 2, murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 33. Pengurusan projek reka bentuk yang baik bermula daripada merancang aktiviti projek, menyediakan pelan atau reka bentuk produk dan menentukan bilangan produk yang akan dihasilkan. Pengawalan pelaksanaan dan sumber turut dibuat agar penghasilan produk menepati kualiti dan masa yang ditetapkan. Untuk menjawab soalan 3, murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 36. Penjadualan masa disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu projek. Tujuan penjadualan adalah mengelakkan berlakunya pembaziran atau pemborosan, mengurus bahan mentah secara sistematik dan teratur, mengawal sumber tenaga pekerja dan mengelakkan kerugian masa dan kos. Penjadualan boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan carta Gantt atau carta bar.
Untuk menjawab soalan yang pertama, murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 33 dan 34. Terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti masalah, iaitu melalui pembacaan, pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, kajian, uji kaji, rungutan pengguna, dan pemerhatian yang mendalam terhadap sesuatu suasana. Idea reka bentuk produk boleh dijana melalui langkah-langkah seperti berikut. Pertama, meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkannya ke dalam bentuk produk. Yang kedua, menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Yang ketiga, menukar saiz objek. Yang keempat, menterbalikkan kedudukan. Perhatikan gambar yang pertama, iaitu gambar burung tempua bersama-sama dengan sarangnya. Hasil daripada pemerhatian terhadap burung tempua itu, maka terhasillah dua jenis buaian. Yang pertama, buaian yang digunakan kepada orang dewasa, dan yang kedua, buaian yang digunakan kepada bayi. Seterusnya, perhatikan gambar yang kedua, iaitu gambar kangaroo bersama-sama dengan anaknya di dalam poket. Daripada pemerhatian tersebut, maka terhasillah alatan untuk memudahkan ibu bapa menggendong anak-anak, iaitu dengan alatan yang dipanggil sebagai baby carrier. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar tayar kenderaan, yang fungsi asalnya adalah untuk membantu kenderaan bergerak. Kemudian, tayar tersebut telah ditukarkan fungsinya menjadi tempat penanaman bunga-bungaan. Gambar yang kedua merupakan gambar bakul daripada kedai Eco RM2, di mana fungsi asalnya adalah sebagai tempat pembuangan sampah ataupun tempat penyimpanan barang lain-lain. Dengan kreativiti, fungsi bakul tersebut telah ditukar menjadi lampu tidur yang menarik. Gambar yang ketiga adalah gambar botol syampu bayi. Botol syampu tersebut dengan kreativiti juga telah ditukar menjadi tempat pemegang telefon bimbit semasa ianya sedang dicas. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar bendera Malaysia yang bersaiz besar, yang sering diletakkan di luar bangunan. Kemudian, bendera tersebut telah dikecilkan saiznya supaya ianya sesuai diletakkan di kenderaan dan juga di atas meja. Gambar yang kedua adalah gambar komputer meja ataupun desktop yang bersaiz besar. Kemudian, komputer tersebut telah diubah suai menjadi lebih kecil dan kompak yang dipanggil sebagai komputer riba. Gambar yang ketiga merupakan gambar sofa untuk orang dewasa yang bersaiz besar. Kemudian, sofa tersebut telah diubah suai saiznya supaya lebih kecil dan lebih sesuai digunakan oleh kanak-kanak. Perhatikan gambar-gambar yang terdapat di sini. Gambar-gambar ini menunjukkan bahawa sesuatu produk tersebut akan berubah fungsinya sekiranya kita menterbalikkan kedudukan objek tersebut. Contohnya, daripada sebuah meja boleh bertukar menjadi sebuah kerusi apabila diterbalikkan kedudukannya. Dan daripada sebuah kerusi boleh bertukar menjadi sebuah tangga apabila diterbalikkan kedudukannya. Dan apabila sebuah baju jaket diterbalikkan fungsinya berubah menjadi baju hujan.
Untuk menjawab soalan 2, murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 36. Antara tugas utama pengurus projek bersama-sama ahlinya ialah melakukan perancangan penentuan utama, sub-utama, pengelolaan aktiviti dan matris organisasi atau pasukan. Yang pertama, penentuan utama. Organisasi akan menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Pelanggan projek harus dikenal pasti, tempoh untuk menyiapkan projek, kos yang terlibat serta kuantiti dan kualiti yang dikehendaki juga harus ditentukan. Yang kedua, penentuan sub utama. Pada peringkat ini, perancangannya lebih terperinci. Antara perkara yang dibincangkan ialah sumber kewangan, keperluan tenaga kerja atau pakar, penyediaan dokumen perjanjian, syarat serta keselamatan dan risiko. Sub utama juga merancang tentang pengeluaran dan pemasaran produk. Yang ketiga adalah pengelolaan aktiviti. Pada peringkat ini, aktiviti yang terlibat dalam pembuatan atau pembangunan produk atau perkhidmatan seperti penyediaan brief reka bentuk, penyediaan bahan dan konsep reka bentuk serta aliran wang tunai akan dilaksanakan. Yang keempat, matris organisasi atau pasukan. Pada peringkat ini, akan dibentuk pasukan untuk menjalankan sesuatu tugas khas. Ahlinya terdiri daripada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran dan pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek. Seterusnya adalah soalan B mengenai pengiraan kos. Pengiraan kos bagi projek rak buku. Kuantiti rak buku 6 buah, bilangan pekerja 1 orang, kos upah RM8 seorang, bil air RM4.50, bil elektrik RM7.40. Lengkapkan jadual pengiraan kos bahan di bawah. Kirakan harga kos untuk papan dan juga kirakan jumlah kos bahan.